السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pagi ini dapat menyambung semula pengajian kita tadabbur surah-surah pilihan, dan kita masih di dalam suratul Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah, yang mana surah ini telah kita mula menghuraikan ayat yang pertama dalam kuliah yang lepas, yang mana kita sebut di dalam perbincangan awal surah ini wahia madaniyatun, dia termasuk daripada surah-surah Madinah ataupun Madaniyah. Dan surah ini banyak berhubung dengan fiqh ataupun hukum hakam berkaitan dengan salat Jumu'ah ataupun salat Jumaat. Dan surah ini juga kita sebut dalam kuliah yang lepas, dia termasuk dalam surah-surah Al-Musabbihat yang dimulakan dengan tasbih, iaitu pada ayat yang pertama Allah berfirman yusabbihu lillah. Kerana di dalam Al-Quran ada lebih kurang 5 surah yang dimulakan di awal surah itu dengan tasbih, antaranya surah Al-Jumu'ah. Demikian juga di dalam surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawat. Demikian juga di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi surah-surah ini dimulakan dengan tasbih, dimulakan dengan kalimah tasbih. Okey. Dan dinamakan juga surah ini Al-Jumu'ah kerana di dalamnya ada ayat yang berhubung dengan Al-Jumu'ah, iaitu berkaitan dengan hari Jumaat. Kita sambung kepada ayat yang kedua daripada surah Al-Jumu'ah, pada ayat yang kedua. Tuan-tuan boleh tengok di mushaf ataupun boleh tengok di telefon ataupun di mana-mana tempatlah pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Kita baru sampai pada ayat yang kedua. Maksud ayat, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dan dialah, huwa di situ Allah, dan dialah Allah yang telah mengutuskan. Ba'atha. Sebab itu kalau kita tengok di dalam penyebutan tarikh, ini sebagai maklumat untuk tuan-tuan lah, ada kadang-kadang dia sebut tarikh berdasarkan hijratul rasul, tahun hijrah. Dia mention di situ
dia sebut peristiwa ini berlaku pada tahun kedua hijrah. Peperangan ini berlaku pada tahun kelima hijrah. Contoh, dia sebut tarikh berdasarkan tahun ataupun peristiwa hijrah. Ataupun tuan-tuan perasan tak? Masa dengar ustaz mengajar ke, dengar orang duk cerita apa ke, selain daripada dia sebut tahun hijrah, dia akan sebut juga kadang-kadang berdasarkan kepada kiraan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tarikh bi'tsatur rasul dia panggil. Tarikh Nabi dilantik menjadi rasul. Hijrah dulu ke lantik dulu? Lantik dulu. Masa umur Nabi 40 tahun, dilantiknya menjadi rasul. Lepas tu baru hijrah. Kadang-kadang dia kata peristiwa ini berlaku 6 tahun selepas diutusnya Nabi. Berdasarkan kepada kiraan tahun Nabi dilantik. Dan memang masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an nak menyusun kalender orang Islam, selain daripada tarikh kira daripada tahun hijrah, cadangan lainnya daripada tarikh Nabi dilantik. Maksudnya Nabi dilantik masa umur 40 tahun. Nabi nanti umur 40. Kalau kita tengok 40 ni Quran sebutlah, dalam Quran ada sebut umur 40. Hatta balagha asyuddah. Dalam sirah dikatakan Nabi Musa alaihi salam dilantik menjadi rasul juga pada umur 40. Maksudnya apa? Dikatakan dalam sirah riwayat hidup Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala lantik ataupun memberikan wahyu kepada Musa ketika dia mencecah umur 40. Maksudnya dia duduk dengan Firaun tu lama lah. Firaun bela dia tu lama lah. Dan dikatakan juga pemilihan umur 40 untuk melantik Nabi Muhammad dan juga melantik Nabi Musa menunjukkan kepada kematangan usia 40 itu. Sebab itu banyak di kalangan para ulama menulis tentang umur 40. Itu sedikitlah. Okey. Cuma saya nak sebut ni, tuan-tuan kena ingat, selain daripada dia sebut tahun hijrah, kadang-kadang dia akan guna juga tahun diutusnya Nabi. Bi'athah. Maksudnya tarikh daripada Nabi dilantik. Masa umur dia 40. Dia wafat 63. Maksudnya 23 tahun lah dia membawa dakwah. Okey? Allah lah yang telah mengutuskan fil ummiyin kepada orang-orang Arab. Ummiyin, orang-orang Arab. Rasulan, seorang rasul, minhum, daripada kalangan mereka. Maksudnya Allah telah menghantar seorang rasul daripada kalangan Arab, daripada bangsa Arab sendiri. Untuk apa rasul ini dihantar? Yatslu alaihim ayatih. Tugas para rasul ini yang pertama, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yudzakkihim, membersihkan diri dan juga akhlak, akidah, sikap mereka daripada perkara yang haram.
wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmah, dan mengajar juga kepada mereka as-sunnah. Jadi perkataan al-hikmah itu kita kena ingat sebab kerap diulang perkataan al-hikmah. Kalau dia sebut wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah di situ bermaksud sunnah. Jadi mengajar kepada mereka Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan juga mengajar kepada mereka As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan adalah mereka itu, yakni orang-orang Arab sebelum daripada itu diutusnya Rasul, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Okey, kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan maksud ayat ini. Al-ummiyun humul Arab, kama qala ta'ala. Perkataan ummiyin ni, al-ummiyun ni bermaksud Arab. Jadi kalau kita terjemah, dialah Allah yang telah menghantar kepada orang-orang Arab seorang Rasul. Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, atau diutusnya Nabi Muhammad ini adalah berkat. Ini kita kena ingat ni. Adalah berkat daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, salah satu daripada doa dia, minta supaya Allah menghantar seorang rasul untuk akhir zaman. Seperti mana yang kita selalu ataupun kerap juga kita akan jumpa dengan doa-doa Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni terkenal dengan doa-doa dia yang banyak disebut dalam Quran. Antaranya doa daripada doa Nabi Ibrahim itulah salah satu sebab dihantarnya ataupun dilantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang disebut oleh ahli tafsir. Wa hadhihi al-ayah hiya misdaqun ijabatillah li khalilihi Ibrahim hina da'a li ahli Makkah an yab'atha Allah fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yudhakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah faba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata ini merupakan suatu bukti kebenaran Allah telah memperkenankan doa kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Macam mana doa Nabi Ibrahim tu? Bisa dengar tak? Doa yang dia minta supaya Allah hantar kepada orang Arab seorang rasul daripada kalangan mereka untuk mengajar Al-Quran. Doanya berbunyi, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Doanya berbunyi jelas, Rabbana, wahai Tuhan, wab'ath fihim rasulan, engkau hantarlah kepada orang Arab itu seorang rasul, minhum, daripada kalangan Arab itu sendiri. Untuk apa? Mengajar mereka kitab, mengajar mereka agama, dan membersihkan mereka. Sebab itu kata ahli tafsir, salah satu daripada sebab dihantarnya Nabi Muhammad ini ijabah, sebagai satu jawapan mustajabnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan? Okey, dan kita tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah induk, adalah usul kepada sekalian para nabi. Marinya nabi-nabi ini daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dalam salawat kita doa,
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim, keluarga yang terpilih, kan? Keluarga yang terpilih. Okey. Ummiyin, apa maksud ummiyin? Iaitu kalau kita tengok di sini dia bermaksud Arab itu sendiri. Dan kita tahu kalau kita tahu Arab ini disebut ummi kerana apa? Apa maksud ummi? Ummi ini maksudnya, kalau kita tengok terjemahan, dia bermaksud buta huruf. Buta huruf. Dan bangsa Arab, bangsa yang kebanyakannya buta huruf. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut, riwayat Al-Bukhari, Nabi kata apa? Inna ummatun ummiyatun, kita adalah umat yang ummi. La naktubu, kita tidak menulis. Wala nahsubu, kita tidak boleh mengira. Nabi kata kita adalah ummatun, umat yang tak reti menulis dan tak reti membaca. Kebanyakan Arab tak boleh menulis, tak boleh mengira. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian ulama yang tafsir kata Nabi boleh baca apa sebagainya, tetapi yang kuatnya, jumhurnya, majoritinya, Nabi tak boleh baca. Sebab itu antara riwayat yang masyhur, bila Nabi nak padam perkataan Muhammad Rasulullah di dalam perjanjian Hudaibiyah, bila orang Arab tak nak perkataan Rasulullah tu, kalau ada perkataan Rasulullah tu kami terima, macam kami pun ikut Nabi Muhammad lah, kami tak mau, Muhammad cukup. Sahabat tak mau padam, sahabat tak mau mengalah, sahabat tak mau akur, sahabat tak mau tunduk, sahabat tak mau ikut. Nabi kita tunjuk tang mana Rasulullah tu, main nak padam. Nabi nak padam ke diri. Dan banyak yang ditulis oleh para ulama, kenapa Tuhan memilih Nabi dalam keadaan ummi. Ini sebagai satu jawapan kepada orang-orang yang mempertikaikan Nabi. Satu tuan-tuan, kelebihan Nabi buta huruf ni, pertama, banyaklah kalau tuan-tuan baca dan keraplah tuan-tuan dengar ulama-ulama, ustaz-ustaz bahas. Satu, nak buktikan kata Quran ni Nabi tak buat. Kalau Nabi boleh tulis, Nabi boleh baca, educated, ada pendidikan, kemungkinan, kebarangkalian untuk Nabi duduk karang Quran tu ada. Mungkin dia baca kitab-kitab lama, dia baca Taurat ke, dia duduk di bawah mana-mana, duduk dalam gua, karang, tulis. Sebab dia boleh tulis, dia boleh baca. Tapi bila turun Al-Quran kepada satu orang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, sebab itu apabila Jibril mai, Iqra ma ana biqari, aku tak boleh baca. Walaupun ada sebahagian ulama yang dia kata bukan maksud ma ana biqari itu aku tak boleh baca, bukan maksud itu. Maksud apa? Aku nak baca apa? Boleh juga kita faham macam tu. Satu orang mai kat kita, baca apa? Dia suruh kita baca, tapi kita nak baca apa? Baca buku ke, baca surat khabar ke, baca apa nak baca. Tapi maksud ma ana biqari, aku tak tahu baca. Nampak? Jadi bila Nabi keluar kepada masyarakat, dia baca Quran, maksudnya dia bukan dia karang, bukan dia tulis. Sebab apa? Sebab dia tak boleh baca, dia tak boleh karang. Benda ni mesti dia dapat daripada sesuatu. Itu antara sebab untuk nak menolak tuduhan ataupun kebarangkalian Nabi tulis. Tapi kita tuan-tuan janganlah silap pula. Tidaklah menjadi buta huruf itu satu sunnah. Kita janganlah duk pandai baca apa semua ni, sekejap lagi lebih daripada Nabi pula. Dah lah. Quran pun suruh kita Iqra, baca.
kan. Tapi ini antara sebab lah kenapa Nabi SAW dipilih daripada kalangan orang yang tak boleh membaca. Dan juga dikatakan, kita secara ringkas, ummi bermaksud ummu, ibu. Ibu. Kerana apa? Kerana orang yang keluar perkataan ummi itu dia merujuk kepada ummu, ibu. Macam kita panggil mak kita lah ummi. Ummi itu ibu saya. Kalau bapa saya abi. Abun bapa. Kan? Ummun ibu. Ummi itu dia berkait dengan ibu kerana apa? Semua yang keluar mai daripada perut mak bukannya reti baca. Dia punya munasabah dia ikut tu pula. Arab ni bila dia guna word, dia mesti ada sebab munasabah pasal apa word tu digunakan. Perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab ni mesti ada kaitan. Pasal apa kita guna perkataan itu untuk sebut benda tu? Dia akan terang. Contohnya ummi, buta huruf. Pasal apa guna ummi? Tak guna abi. Guklah tentang kata. Sebab manusia yang keluar daripada perut ibu, dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis. Jadi sesuailah perkataan ummi tu nak mewakili tak tahu baca, tak tahu tulis. Tak tahulah siapa-siapa dia kata keluar, dia kata anak saya keluar. Tak dan habis pantang duk baca buku dah. Sakan. Makan apa? Makan kismis masa mengandung. Semua keluar tak erti baca, tak erti tulis. Pasal itu orang yang tak erti baca, tak erti tulis ni dia sebut ummi. Kan? Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, perkataan ummi juga merujuk kepada Arab kerana apa? Kerana mereka adalah bangsa yang induk kepada tak boleh membaca, tak boleh menulis. Okey, kita faham macam ni ya. Bila baca sirah, tuan-tuan akan dengar 3 bangsa besar. Secara umumnya 3 lah kepala besar ni. Satu, Rom. Kerajaan Rom. Yunan. Yang disebut dalam hadis Bani Asfar. Bangsa kuning. Arab lah, bukan Arab, Rom lah. Bangsa kuning ni, kulit putih, kulit kuning-kuning langsat ni. Rom, Yunan, Hercules, Greek lah. Saya dua ni orang Kedah mengaji Greek. Satu lagi Arab. Satu lagi, selalu tuan-tuan duk baca sejarah, duk baca buku sejarah dengan Pak Maun, Parsi. Arab, Rom, Parsi, Fars. Ini 3 bangsa yang besar dalam tamadun lah. Selain daripada tamadun lain ni, tamadun ni hebatlah. Rom educated, boleh baca. Sebab tu tuan-tuan dengar Plato, Aristotle, Socrates, Herodotus, bala-bala tu semua tu Greek, Yunan tu. Sakalah daripada tu. Lagi satu Parsi dan Arab. Dikatakan Parsi dengan Rom ni tamadun yang establish, civilization yang sangat maju lah, modern, hebat. Budak-budak dia, orang-orang ni semua boleh baca tulis. Tapi Arab ni nomad, badui. Kan? Mereka hebat, ada syair. Dari sudut sastra mereka ada kelebihan, tapi mereka tak erti baca. Kebanyakan tak erti baca. Sebab itu apabila mereka naik jadi satu bangsa yang hebat, orang heran. Satu bangsa duduk tengah padang pasir, duduk dalam kemah, nak buat rumah pun tak reti, berpindah randah, barbarian, tak ada undang-undang. Kira siapa kuat jadi hebat, siapa lemah ditindas. Berperang ikut dan, tak ada undang-undang ikut suka hati. Tiba-tiba mari Islam. Pasal tu Umar kata, kita nahnu qaumun a'adzanallahu bil Islam. Umar kata kita bangsa yang paling teruk dan terhina di mata manusia. Allah telah angkat dan muliakan kita. Kita menjadi bangsa yang ada adab, ada akhlak, ada tamadun kerana agama ni lah. Itu kata Umar. Jadi ummi ni bila kita terjemah dengan perkataan Arab,
sesuai dengan keadaan latar cerita mereka itu. Kan? Dan mereka orang Arab ni disebut mereka berdasarkan kepada hafal. Mereka hafal. Betul tak boleh? Mereka hafal. Kan? Okey. Tetapi kita kena ingat, walaupun dalam ayat ini dia kata huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dia mengutuskan Nabi Muhammad ini kepada kepada orang Arab, tetapi kita kena faham bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh alam, bukan sahaja kepada Arab, kepada bukan Arab, kepada kesemua manusia. Kesemua manusia. Okey. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, riwayat Muslim, wa innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Nabi kata Allah Ta'ala ini apabila dia melihat kepada para penduduk bumi, dia menjadi murka kerana mereka telah rosak, syirik dan kufur. Bila Allah Ta'ala tengok ke dunia ni, dah rosak orang-orang, manusia dah binasa, dah jadi sesat. Kecuali illa baqaya min ahlil Arab, min ahlil kitab, kecuali adalah sebahagian yang masih lagi ikut ajaran asal di atas tauhid, di atas petunjuk yang benar, iaitu sebahagian kecil ahli kitab. Yang ni dia panggil zaman gelap lah. Maka dihantarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dihantar kepada seluruh manusia. Kan? Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut apa? Nabi kata wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Ini jelas perkataan Nabi sendiri dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya setiap nabi itu Allah Taala hanya hantar kepada kaum mereka sahaja. Wa bu'ithtu, tetapi untuk aku, kata Nabi kata wa bu'ithtu, Allah hantar aku ni ilan nas, kepada kesemua manusia. Itu kelebihan Nabi Muhammad lah, utusan akhir zaman. Jadi jangan duk ada siapa-siapa duk pergi mengaku jadi rasul, siapa-siapa duk pergi mengaku jadi nabi untuk kaum dia. Ini satu masalah pula. Dia kata Arab ada nabi dia, Nabi Muhammad. Setiap kaum tu ada nabi masing-masing. Arab untuk Arab, Melayu untuk Melayu. Yang ni sakan lah. Nabi Muhammad untuk Arab, yang Melayu ni nabi mana? Kena ada seorang daripada kalangan orang Melayu yang jiwa pejuang ini, darah hang tuah ni, apa semua hang Nadim ni, bendahara Tun Perak ni, takkan tak ada nabi seorang. Kan? Kabat gunung, berenang laut, semua ada dah. Nabi tak ada. Maka keluarlah Makkah apa ni semua ni, mengaku rasul Melayu, kerana Nabi Muhammad rasul Arab. Keluar di India rasul India, keluar di Cina rasul Cina. Nabi Muhammad bu'ithtu ilan nasi amma. Nabi Muhammad ni penutup sekalian nabi. Quran juga sebut dalam surah Al-A'raf 158, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya Allah telah menghantar aku untuk semua manusia. Jadi tutup buku, full stop, nuktah, cukup. Nabi Muhammad itu adalah nabi sekalian para manusia ni. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita sambung lagi ayat tu, dia kata apa? Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, daripada kalangan Arab. Okey. Kenapa Nabi Muhammad diutus di kalangan Arab? Banyak sebab dan banyak faktor lah. Kan? Salah satunya, Nabi-Nabi ni Allah sendiri sebut dalam Quran, bila dihantar, dia hantar dengan bahasa kaum tu. Dapat tak? Jadi bila Nabi Muhammad ini muncul di kalangan Arab, dia kena cakap Arab. Sekali lagi muncul di kalangan Arab, cakap Abi. Tak kekacau.
Keluar mai satu orang Abi jadi nabi di kalangan Arab masa tu. Kan duk kapal Arab pun tengok pelik. Sebab itu nabi dia mesti mari lughah bahasa kaum tu. Nabi muncul di mana? Nabi muncul di tanah Arab. Kalau Nabi muncul di tanah Melayu, dia akan cakap Melayu lah. Kalau Nabi muncul di tanah Arab, dia cakap, walaupun dia muncul di tanah Arab, di kalangan orang Arab, tapi dia untuk universal, untuk semua. Itu tuan kena faham. Tapi bila dia muncul di tanah Arab, Tuhan meraihkan bahasa Arab itu. Pasal itu Nabi bercakap dalam lugat, dalam bahasa Arab, bahasa kaum tu. Untuk apa? Supaya lebih mudah sampai mesej. Jadi kita tak dapat tidak kena juga belajar bahasa Arab sikit-sikit, belajar juga Quran, nak kena faham. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, salah satu daripada kejayaan dakwah, dia hendaklah datang daripada pendakwah yang berasal daripada setempat. Ni saya bagi contoh mudah lah. Satu orang Perlis mai ceramah dekat orang Perlis dengan satu orang Melaka ke Kuala Lumpur mai ceramah kat tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan faham lebih? Kita biasa macam mana bagi ni? Okey. Makan apa kita? Kita dengar pun jadi gembang tekuk. Nak cakap. Tu belum main Melaka lagi. Kita boleh, tetapi zauq, dia punya feel, dia tak masuk sangat tau. Memang hampa ulang ni. Oh, dengar hampa tu lapang tak ada. Demikian juga orang Perlis pergi ceramah dia di Terengganu, di Kelantan. Pipi duk jangan duk buat jangan duk buat semak perut dah. Orang Terengganu apa ni? Perut apa? Itu baru dialek, itu baru logat. Pasal itu kita bila dengar, walaupun kita boleh faham, tetapi yang dikatakan dakwah itu meraihkan keadaan latar setempat. Walaupun sebenarnya kita boleh je nak faham, kita boleh je nak ikuti ceramah itu, kuliah itu, tetapi keserasian itu. Maka sebab itu Allah apabila dia hantar Rasul, dia hantar dengan logat, lughah, dialek, bahasa setempat untuk nak bagi masuk, nak bagi mesej itu sampai. Ini antara apa yang disebut oleh sebahagian tokoh-tokoh yang mengkaji lah. Okey, balik pada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa lagi? Untuk mengajar kepada mereka Alkitab, Quran. Jadi Rasul ni mai untuk mengajar Al-Quran, As-Sunnah. Pasal itu Al-Quran dia kena duduk dengan As-Sunnah. Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah. Kan? Tak boleh terima Quran saja, tolak hadis, kan? Kemudian Allah kata sambungan pada ayat yang ketiga. Kita ambil ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Allah kata bukan sahaja kepada orang Arab, dan juga kepada orang-orang lain daripada kalangan bukan Arab. Ini ada cerita sikit. Kita tengok dalam hadis ni. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an cerita, dia kata kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id nazalat alaihi suratun al-jumu'ah falamma qara'a. Dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi ramai-ramai, turun ayat suratul jumu'ah. Turun masa kami duduk tu, turun. Nampak? Pasal itu kita kata surah ni turun di Madinah. Sebab Abu Hurairah dah masuk Islam. Abu Hurairah ni masuk lewat. Itu satu-satu ciri-ciri kita nak tahu kata surah ni Madinah. Sebab Abu Hurairah di Mekah dia tak ada. Mana Abu Hurairah di Mekah dia masuk di Madinah. Maksudnya surah ni di Madinah. Itu cara dia, kan? Dia kata turun suratul Jumu'ah. Turun suratul Jumu'ah. Falamma qara'a, maka tak kala, tu dia bahasa, maka tak kala dibaca qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga Allah Ta'ala menghantar Nabi ni kepada kaum lain daripada mereka, yakni bukan sahaja untuk Arab tetapi juga untuk bukan Arab.
yang berhubungan dengan orang Arab. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Bila sampai pada ayat tu, apa yang Nabi buat? Qala rajulun man haula'i ya Rasulullah. Siapa diakah akharin? Siapa dia orang lain tu? Allah kata untuk Arab dan orang lain. Orang lain tu siapa dia? Sahabat tanya, siapa dia orang lain tu? Dia pun tak faham. Tadi Quran kata untuk orang Arab dan bukan Arab, orang lain. Siapa dia orang lain tu? Nabi SAW tak jawab. Hatta sa'alahu marratan aw marratain aw thalathan. Sekali tanya tak jawab, dua kali tanya tak jawab, tiga kali tanya tak jawab. Nabi tak jawab ni mungkin kerana wahyu tak turun lagi. Itu biasalah. Bila sahabat tanya wahyu tak turun, Nabi tak boleh jawab. Pasal Nabi tak cakap ikut suka. Sebab tu kita bila bercakap tentang agama ni, kalau cakap ikut dan. Orang tanya, macam mana? Tak tahu. Macam mana? Tak erti. Macam mana? Tak pasti. Cukup. Macam mana? Boleh kot? Tak apa. Boleh tak? Boleh kot? Macam boleh? Jahannam. Jangan. Pasal tu la adri. Perkataan la adri, saya tak tahu tu, antara bukti dia tu berilmu lah. Siapa-siapa yang kata saya tak tahu, dia berilmu. Sebab apa? Kerana dia tahu apa yang dia tak tahu. Itu satu ilmu. Wa fina Salman Al-Farisi. Kata sahabat, masa duk ramai-ramai tu, salah seorangnya Salman, orang Parsi. Orang Parsi. Parsi ni orang Iran lah sekarang ni. Depa bahasa depa bukan Arab nah. Parsi bukan Arab. Parsi. Kan? Sebab itu bahasa mereka lain, watak mereka lain, slang depa pun lain. Kan? Cakap depa pun kita dengar bahasa Parsi lah. Kan? Okey. Tapi orang Perlis bila pergi Mekah semua jadi Parsi. Jadi Parsi terus, daripada duk elok-elok cakap Perlis, pergi jadi Parsi. Tawaf belakang rombongan Parsi Iran. Duk tahu depa kan ramai-ramai pegang bendera Iran pakai kod depa tu kan. Style depa tu. Kita pergi ikut belakang, depa pun ha ka. Depa kan bunyi-bunyi lagu tu. Ha ka kan gitu. Yang dia ni ha ka. Parsi juga kan ni. Dia mengikut kan. Parsi lain. Iran ni bukan semua Syiah, ada sebahagiannya ahli sunnah kan. Salman ni Parsi lah. Fa wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu 'ala Salman. Nabi pun letak tangan dia dekat Salman. Salman bukan Arab, Parsi. Mari daripada Parsi tu. Nabi pegang. Nabi kata, "Law kana al-iman 'inda Thuraya." Orang Melayu dia letak nama Suraya. Dia bukan Suraya, Thuraya. Dia Thuraya. Thuraya ni bintang yang bergemerlapan di langit. Tu orang nama Suraya. Suraya tu maksud dia tu lah. Tapi dia kena sebut begitu lah. Thuraya. Nabi kata, "Law kana al-iman 'inda Thuraya lanalahu ar-rijal min haula." Nabi kata, kalaulah iman itu berada di bintang Thuraya, bintang Thuraya, bintang yang bersinar tu, Nabi kata tentulah iman itu akan dicapai oleh orang ini. Ini Parsi. Maksudnya apa? Wa akharin, selain Arab itu semualah. Dia panggil, okey, tuan-tuan kena ingat lah. Ini selalu mudah ya. Arab lah. Kita yang bukan Arab ni apa dia? Ajam. Dia ada dua ya. Ajam dengan Arab. Okey? Tak apa. Jadi kita faham dah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga kepada orang selain daripada Arab. Kan? Dan tak payah duk usah hatilah. Tak jadi Arab ke, tak jadi Parsi ke, Melayu ke apa ke, tak masuk syurga di atas bangsa. Pasal tu Nabi sebut la fadlal a'rab, la fadlal arab 'alal a'jami.
tak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab. Tak ada beza. So jangan susah hati. Tuhan tak bezakan syurga berdasarkan warna kulit dan keturunan. Tak payah. Tak payah. Tidak ada masalah. Pasal itu kita bahas kan. Kita kata Nabi itu sebagai Arab dan Nabi itu sebagai Nabi. Dan Nabi tak pernah suruh kita jadi Arab. Nabi tak pernah suruh kita ikut apa yang dia buat sebagai Arab. Pasal itu para ulama bincang tentang sunnah jibiliyah, sunnah ghair tashri'iyah, sunnah yang kita tengok Nabi tu macam okey, Nabi tu sebelum dia jadi Nabi pun dia dah buat benda tu. Itu dia panggil sunnah adah, sunnah adat. Yang tu kita tak wajib ikut. Dari sudut pakaian, makanan, cara hidup. Macam tu sebab tu saya selalu bagi contoh kat tuan-tuan. Nabi makan roti ni bila? Sebelum Nabi jadi Nabi, dia makan laksa, buah pulut udang, kadang-kadang dia buah spera. Lepas dia jumpa Jibril tu, dia makan roti. Tak, dia memang makan roti lama dah. Dia pakai jubah bila? Sebelum dia jadi Nabi, dia pakai jubah dah. Sebelum dia jadi Nabi, dia pakai apa? Pakai seluar. Pakai jubah. Baju Melayu. Dah. Maksudnya, dia bukan sebab dia tu Nabi. Pakaian tu bukan kerana dia Nabi. Makanan itu bukan kerana dia Nabi, tapi kerana Arab. Sebab itu bila dia kerana Arab, bila kerana dia buat itu kerana budaya latar tempat, maka itu tak ada tuntutan untuk kita buat. Sebab kita disuruh ikut Nabi pada syariat. Tapi boleh tak kalau kita nak ikut Nabi kerana kita sayang, kita niat? Boleh, itu satu bab. Tetapi wajibkah kita ikut? Itu cerita lain. Adakah orang yang tidak berpakaian seperti Nabi itu kurang agama dia? Hang ni kuranglah iman hang, lemah iman hang, cerai, lekeh iman hang. Sebab hang tak pakai jubah, hang tak makan roti, hang lemah iman. Pasal apa? Nabi pakai jubah. Tak. Iman tak ada kaitan dengan pakaian, tak ada kaitan dengan makanan. No? Tu jangan salah faham. Okey? Sambung balik ayat kita. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Demikian itu adalah kurniaan Allah kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Allah memiliki kurniaan yang besar. Ayat yang keempat. Inilah dalil bahawa Allah telah memuliakan bangsa Arab dengan menghantar seorang rasul daripada kalangan Arab. Tuan-tuan, biasalah Arab ni, pasal itu tuan-tuan kalau biasa pergi berurusan dengan orang Arab, kalau berurusan dengan orang Arab, Allah, tuan-tuan, pasal itu Allah Ta'ala hantar Nabi mengajak ke Arab ni. Ada yang bagus-baguslah. Tuan-tuan pergi Mekah pun tahu, kita hantar pasport tak dekat dia kan, dia boleh dah jawab mesti, dah gelap, dia tengok kita, biar buat teran kan, minum teh. Lepas tu dalam dia cop, dia kata ayam dia tukar. Dan style dia bila kita pergi berurusan dengan Arab, dia akan sebut apa? Bukra. Kita main bukra. Apa dia makna bukra? Esok meleng. Duk esok situ. Maka Nabi mai atok bagi tertib, bagi elok kan. Duk kira nak berkelahi, duk kira nak mari Allah muliakan. Pasal itu apa? Maharaja Parsi, Panglima Parsi, Rustam, dia kata aku pun pelik macam mana satu bangsa duk tengah padang pasir, tak ada tamadun, siapa pun tak kenal, tak ada apa oleh cerita, tiba-tiba mai sampai ke Parsi, jatuh Parsi di tanah Arab. Itu satu. Dan tuan-tuan bila baca sejarah geografi kan, mengaji geografi, ini juga bukti hebatnya Arab ni. Semua tamadun dunia ni juga bagus kita belajar di sekolah kan. Semua tamadun dunia, semua tuan-tuan tengok, semua bermula dekat dengan sungai. Ini sejarah. Tamadun apa tuan-tuan sebut? Cina, tamadun Cina, Sungai Yangtze, Sungai Kuning. Sungai. Dia kena, semua tamadun dia kena ada sungai lah, sumber hidup. Ini belajar dalam geografi atau sejarah. Mesir, Sungai Nil. Mana lagi?
Tamadun dunia. Semua China, India, sungai apa lagi? Di India pun sungai. Satu-satunya tamadun yang tak bermula, dia punya geografi dia dekat dengan sungai, hanyalah tamadun Arab. Di satu tempat kering kontang yang tak ada sumber air, tapi dia jadi tamadun. Manusia pergi ke situ. Kelebihan yang Allah angkat orang Arab, kan? Allah telah menghantar seorang rasul daripada kalangan mereka. Ini adalah nikmat besar bagi orang Arab secara khusus dan juga bagi kita sebagai manusia. Walaupun ia Arab, tetapi jika dia tidak beriman, dia tidak termasuk dalam kelebihan ini. Jangan susah hati pula. Walaupun kita Melayu, tapi kalau kita beriman, kita lebih baik daripada Arab. Nampak? Kemudian Allah menceritakan tentang okey. Kita tutup dengan ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Mathalul ladzina hummilut Taurah. Allah kata perumpamaan orang yang diberikan kitab Taurah. Siapa dia? Yakni Bani Israel. Thumma lam yahmiluha, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Seperti kamathalil himar. Ini untuk kita semua ni, pengajaran untuk kita ni. Sesiapa yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal, Allah telah memberikan satu perumpamaan, iaitu seperti kaldai yahmilu asfara, yang memikul kitab. Sebab itu orang yang ada ilmu tak amal, Quran gelak kaldai tanggung kitab. Kaldai tanggung kitab. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Cukup buruklah, cukup binasalah orang yang mendustakan ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Okey. Secara ringkasnya, kenapa Allah kata mathalul ladzina hummilut Taurah? Pasal apa Allah sebut orang-orang yang diberi Taurat? Mereka itu ada ilmu tapi tak amal. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama. Antaranya, kata para ulama, mereka ini disebut kerana satu, mereka mengenali Nabi. Mereka membaca tentang Nabi di dalam Taurat, tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Walaupun mereka ada ilmu, tetapi mereka tidak mengikut ilmu tersebut. Samalah seperti mana kitab yang ditanggung oleh Kaldai. Tapi sebenarnya Kaldai dengan kita, yang mana lagi teruk? Yang ni disebut oleh Ibn Kathir. Sakan juga apa yang disebut oleh para ulama ni. Tengok dia kata apa? Dia kata di sini, dia kata, adapun Kaldai yang tanggung kitab, dia teruklah, tapi taklah seteruk kita. Di atas satu maksud. Apa dia? Okey. Kaldai kita buh kitab atas dia, ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Dia tanggung punya banyak, dia boleh apa? Dia boleh penat. Tapi kalau kita dengan dia, kita lagi teruk di atas satu. Kaldai, dia tak boleh manfaatkan kitab tu, dia tak dapat kebaikan daripada kitab tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh baca. Bisa tengok. Dia terpenat rehat sat. Apa dia banyak sangat ni? Kaldai pun ambil baca. Bagus juga. Ataupun ada tuan-tuan tengok lembu-lembu tuan-tuan boring duduk dalam kandang tak pergi mana. Dia tak ada sok kebak apa ni, serta apa ni. Macam nak bajet dulu, tengok apa nak baca tak? Demam tuan-tuan, jual terus lembu tu. Maksudnya depa tak faham, depa tak boleh baca. So bila depa bawa tak ada manfaat, itu taklah hina sangat, cuma teruklah, penatlah. Tetapi kata para ulama, Allah Ta'ala ni bila dia sifatkan macam tu, sebenarnya yang teruknya manusia. Pasal apa? Manusia baca, manusia faham, tapi mereka tak ikut. Mana teruk? Manusia lah. Pasal itu Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan tersebut.
Kita baca, lembu tak baca. So dia tak dapat manfaat. Kita baca dan kita tak dapat manfaat. Mana teruk? Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dan juga tafsir-tafsir yang lain. Nampak? Okey. Kemudian disebut juga di sini, Allah Subhanahu wa taala sebut yang dapat Taurat ni, kita baca satu hadis. Depa berasa depa tu hebat. So depa tak boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak boleh ikut ni kerana Nabi itu Arab. Ini juga satu sifat Yahudi, Bani Israel ni, kerana depa rasa depa tu besar. Depa tak boleh ikut Nabi kerana mereka menyangka, sebab itu depa dah cerita pada orang-orang Madinah bahawa Nabi akan keluar daripada orang Yahudi. Dan semua Nabi-Nabi sebelum ni pun tak ada Arab. Ada tak Nabi sebelum Nabi Muhammad ni mai daripada Arab? Tak ada. Depa saja ada Nabi Muhammad saja. So sebelum ni semua Nabi-Nabi ni memang mari daripada Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ni semua Bani. Pasal itu dalam Bible ada Nabi-Nabi ni ada tak? Solomon, David kan, orang putih selalu nama David. Daud lah tu. David, Solomon, Nuh, Abraham. Ada Nabi-Nabi semua geng dia apa? Tak tahu mai Nabi Muhammad seorang bukan Arab. Depa duk canang kata cerok dah dekat orang Madinah, dekat satu dunia lah depa duk canang. Kami adalah bangsa Sya'bul Mukhtar. Yahudi yang depa jadi bongkok ni sebab depa ada satu falsafah Sya'bul Mukhtar, bangsa yang terpilih. Kami ni bukan sebarangan bangsa. Pasal itu tuan-tuan, tak boleh orang lain nak masuk convert jadi Yahudi, tak ada. Tu tuan-tuan kata Yahudi hebat. Saya ingat saya teringin nak jadi Yahudi, depa pun tak mau kita. Tak ada. Tuan-tuan bisa dengar ada orang jadi Yahudi. Orang jadi Kristian ada. Dia kata kawan tu ustaz murtad dah. Awak jadi Kristian. Tapi pasal tuan-tuan dengar, ustaz murtad dah, masuk Yahudi. Tak ada. Perangai Yahudi ada. Harga Yahudi ada. Baca-baca Yahudi dah, tapi jadi Yahudi tak? Dia kena Yahudi. Sebab dia kata Sya'bul Mukhtar, bangsa terpilih. Sya'bun tu bangsa, Mukhtar tu yang terpilih. Tuhan pilih kami. Hampa semua ni tak ada nilai di sisi kami. Tu bagi Bani Israel, Yahudi tu, kan? So bila mari Nabi, depa tahu, depa kenal alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa tengok sekali pintah yang Nabi, depa tahu. Pasal itu Salman boleh kenal Nabi, Abu Zar boleh tahu Nabi, semua ni boleh tahu. Depa tengok pasal depa ada kitab, depa baca. Salman mengaji dengan tok guru dia ahli kitab. Kan tuan-tuan ingat tak cerita Salman? Bila tok guru dia daripada dia Majusi, lepas tu dia masuk Kristian. Masa Kristian tu tok guru dia nak mati. Tok guru dia kata, ni dia kata macam mana ni? Nak mati dah. Lepas ni nak mengaji dengan siapa? Nak ikut siapa? Tok guru dia kata, hang pergi cari seorang nabi yang akan keluar akhir zaman. Dia akan keluar di Madinah, dia tak makan sedekah, dia makan hadiah. Di belakang dia ada tanda nabi, cok. Hang pergi cari dia, hang ikut dia. Salman cari, jumpa. Keluar di Madinah, bawa kurma, nah sedekah. Salman kata dia tak makan, dia bagi kat sahabat dia. Esok mai bagi lagi, nah hadiah, dia makan. Lepas tu tengok belakang, cok, ada macam tanda beranak tu, tanda Nabi, khatam nubuwah, tanda kenabian, sah. Dia trace tu melalui daripada perkataan ahli kitab yang dia boleh tu. Mana mai ahli kitab tu disebut dalam kitab. Tuan-tuan baca kan, dalam Quran Allah kata apa? Mim ba'dismuhu, apa dia? Bisa dengar tak? Dalam Quran. Bukan dalam Bible. Dalam Bible kita tak baca. Tak apalah, kita faham lah. Ni dalam Quran. Kan? Wa idh qala Isa bin Maryam. Kan? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bagi tahu. Nabi Isa kan Bani Israel, lah kali dia kena bunuh. Dikatakan oleh mereka lah. Tapi tak, Allah Ta'ala angkat dia. Nabi Isa bagi tahu akan datang kepada kamu mim ba'di ismuhu, selepas daripada aku, nama dia Nabi Isa sebut dah.
Nabi Isa sebut min ba'di ismuhu Ahmad. Habaq dah. Mai semua sifat tu ada dah. Depa kata dah. Dan depa kata apa? Ni sebab depa. Pasal apa depa tak ikut? In ittaba'tumuh ata'nakum. Takkan kami nak ikut dia. Depa kata nahnu abna'u Khalilir Rahman. Kami anak Nabi Ibrahim. Oh, ni angkat ni. Wa minna Uzairun ibn Allah. Kami tak akan ikut Nabi Muhammad. Pertama, kami anak keturunan Nabi Ibrahim. Yang kedua, di kalangan kami ada Uzair, anak Allah. Anak Allah pun ada di kalangan Bani Israel. Tu dia, sakan. Anak Allah. Uzair tu. Uzairun ibn Allah. Dan Nabi-Nabi semua mai daripada kami. Wa mata kanatin nubuwah fil Arab. Sejak bila yang Tuhan pilih Arab jadi Nabi ni? Bila? Mata. Lepas tu dia berkata apa? Nahnu ahaqqu biha min Muhammad. Kami lebih layak, lebih berhak, lebih sesuai, lebih patut jadi Nabi daripada Muhammad. Wala sabila ila ittiba'. Tak mungkin, mustahil kami nak ikut dia. Bangsa yang terpilih nak ikut satu bangsa yang mana halatah. Mereka tak ikut. Bukan pasal mereka tak tahu. Sampai orang tanya, betul ke dia Nabi? Betul. Memang dia Nabi. Mereka kata. Tapi mereka sebut ni lah. Pasal apa mereka tak ikut? Pasal ini. Hadirin mukminin, kadang-kadang bukan orang tak tahu kata benda tu betul. Bukan orang tak tahu kata benda tu benar. Tapi faktor lain yang menyebabkan dia terhalang untuk mendapat hidayah. Kan? Kita tak mau yang tu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita sambung ayat-ayat yang berikutnya.